Korang kena dengar ni, benda ni serius betul. Ada seorang peguam nama dia Hafizah Hasan, dia cerita satu benda yang memang buat darah menyirap. Dia ni banyak bila anggota penguat kuasa kita yang nak hapuskan sindiket penyeludupan pendatang asing dari Myanmar ke sini. Tapi korang tahu apa jadi? Anggota-anggota yang betul-betul buat kerja, yang cuba nak tumpaskan sindiket ni, hujung-hujung dituduh pula bawah Undang-Undang SOSMA dengan ATIPSOM. Kena tahan sampai perbicaraan habis, ikat jamin pun tak dapat. Bayangkan, orang yang nak jaga sempadan kita yang kena balon, sindiket kat luar sana makin rancak. Peguam ni dedahkan, memang ada rangkaian tersusun yang bawa masuk pendatang ni ikut sempadan laut kat utara tu. Harga dia bukan murah, dalam RM15,000 hingga RM25,000 seorang. Lagi parah, ada perempuan dengan budak perempuan dibawa masuk semata-mata nak dikahwinkan dengan komuniti mereka yang dah lama kat sini. Yang ni lagi mahal, kos dia boleh cecah RM30,000 hingga RM40,000 seorang. Tujuan dia apa? Nak bina keluarga, nak tambah populasi, nak ambil alih ruang kat sini. Sumber duit mereka ni macam-macam. Ada yang kerja pasak borong, kedai makan sampai ke aktiviti jenayah terancang. Paling geram, ada yang dapat duit daripada sumbangan orang ramai kat NGO yang nak tolong pelarian, padahal sebahagian daripada mereka ni tak bayar cukai pun. Yang paling tak masuk akal, macam mana kapal boleh masuk ikut laluan yang ada penguat kuasa? Peguam tu cakap, dalam masa seminggu boleh ada 3 buah kapal masuk, satu kapal bawa 400 orang. Itu baru satu laluan, bayangkan laluan lain lagi. Lepas tu, bila kapal-kapal ni sampai kat perairan Thailand atau Indonesia, negara jiran kita buat dek je, biarkan kapal tu lepas sebab mereka tahu Malaysia ni baik hati sangat. Ni dah macam perangai Siam zaman dulu yang bagi laluan kat tentera Jepun berbasikal nak jajah tanah Melayu. Kita pula yang kena tanggung semua ni. Peguam tu pun bongkar, setiap orang yang berjaya masuk, ada ufti kena bayar. Ada yang sengaja ditangkap nak bagi nampak macam buat kerja, tapi yang lain pula dijual semula ke ejen penyeludupan. Masih lagi ada cerita penguat kuasa dengan NGO yang korup, makan rasuah menunggang isu pelarian ni. Yang paling bahaya bukan pasal mereka masuk, tapi matlamat mereka nak menetap kekal, nak tuntut tanah, nak tuntut sekolah, sampai nak tuntut hak politik. Padahal Malaysia ni bukannya besar mana pun. Janganlah sebab sentimen agama, kita jadi buta. Peguam tu pesan, agama ni jangan dijadikan alasan. Sebab kita pun tahu ada orang yang sanggup guna nama Islam untuk kaut duit tabung tahfiz atau derma Palestin. Integriti itu soal lain. Sejarah komuniti ni Kak Arakan pun bukannya cantik sangat, banyak masalah sosial. Kita pula yang kena jadi mangsa sebab sikap masyarakat kita yang cepat sangat kesian, lepas tu ada pula orang dalam yang bersekongkol bocorkan maklumat operasi. Habis semua rancangan nak tangkap penyeludup gagal. Sekarang ni nak siasat jenayah pun susah sebab rekod cap jari tak lengkap. Kat UNHCR pun ada yang palsu. Jadi, puan, janganlah kita nak relax sangat. Peguam tu merayu kat kita semua, buatlah kajian sendiri, jangan telan bulat-bulat apa yang ada kat media sosial. Isu ni bukan main-main, ni soal keselamatan negara. Kalau kita kat bawah ni tak mendesak, tak aktifkan survival mode kita, entah apa jadi kat anak cucu kita nanti. Orang yang ada jawatan besar kat atas tu pun kena bertindak lah. Jangan jadi lembik sangat sampai kita kena jajah sekali lagi dengan cara macam ni.